Assalamualaikum. Welcome to my bedtime story. Okay, baiklah, saya akan menceritakan tentang kes-kes pembunuhan sambil mewarna, sebab saya suka mewarna. Mari kita mulakan. So, kejadiannya berlaku di New Wego Country, di mana New Wego Country ni merupakan satu negeri ataupun kawasan yang aman damai tau. Tak ada kes-kes jenayah. Tapi pada 18 Julai 1989, seorang remaja bernama Shannon Sider, dia keluar berparti di kawasan berdekatan iaitu New Wego Country Teens, untuk anak-anak muda lah, dengan kumpulan kecil kawan dia. Nak dia cerita, sampai keesokan harinya dia tak balik rumah. Jadi bapak dia pun pergilah buat laporan polis, memandangkan tak ada kawan-kawan yang nampak Shannon selepas selepas parti malam tu. So selepas bila dah panggil kawan-kawan dia untuk ambil keterangan, tak ada seorang pun yang boleh dituduh sebagai terlibat dalam kes kehilangan Shannon Sider ni. Sampailah 3 bulan kemudian, seorang pemburu dia pergi dekat kawasan hutan berdekatan dengan bandar tu lah, Ministry National Forest. Dia nak pergi berburu dan dia ternampak mayat yang dah reput selepas 3 bulan. Okay, memanglah reput kan. Lepas tu dia pun call polis. Bila buat pengecaman, buat DNA, test DNA apa semua, didapati itu adalah mayat Shannon Sider. Jadinya bila polis dah jumpa Shannon, mayat dia, polis pun menjalankanlah penyiasatan dan sebagainya, tetapi tak ada seorang pun yang boleh yang didapati bersalah dan terlibat dalam kes pembunuhan Shannon Sider ni. Selepas 25 tahun, seorang detektif bernama Pat Hartland ditukarkan di New Wego ni, dan dia buka balik kertas penyiasatan terhadap kes pembunuhan Shannon Sider. Jadi Pat ni ada dekat balai polis tu ada seorang pegawai nama Amy. Semasa kehilangan Shannon tu, ada seorang lelaki call balai polis. Dia cakap dia ada I kill someone. Dia cakap dia kill someone, tapi bila cari orang yang call tu tak dapat. Memang tak dapat. So Amy tu, bila Inspektor Pat ni buka balik kertas penyiasatan, dia pun tolong sekali nak cari siapa pembunuh Shannon ni. So bila dia cari, ada seorang ni, dia kata masa 25 tahun yang lepas, masa beri keterangan, ada seorang kawan baik Shannon bernama Jenny, dia tak datang bagi keterangan tau mengenai kes pembunuhan ni. Jadi ada kira macam something wrong lah. Dia kawan baik dan dia ada sekali dekat parti tu, tapi kenapa dia tak datang bagi kenyataan. Jadinya bila Amy ni pergi jumpa Shannon ni, sebab Amy kenal pergi jumpa Jenny ni, sebab dia memang kenal lah. Jenny ni kan satu kawasan, dia kenal. Dia kata tahu tak sebenarnya apa yang berlaku kepada Shannon. Dan Jenny ni cakap dia tahu siapa yang bunuh. Nak dia cerita, rupanya malam selepas parti tu, Jenny dengan Pak Wu dia pusing-pusing dekat kawasan hutan berdekatan tu, dekat Ministry National Forest tu, dan dia ternampak sepasang adik-beradik ni, 2 orang, Paul, Matthew dan juga Paul Jones. Jadi dia dengan Pak Wu dia tanya, dengan dia berhentikan kenderaan, dia tanya dengan Paul dengan Matthew tu, buat apa dekat situ. Dan masa dia tanya Paul dengan Matthew tu, dia ada nampak kelibat perempuan lari ke dalam hutan. Jadinya Paul dengan Matthew tu cakap ada seorang perempuan ni lari ke dalam hutan. Lepas tu yang Pak Wu, Shannon, Jenny dengan Pak Wu dia ni pun pergi tolong carikan sekali perempuan tu. Nah, yang cerita dia cari naik kereta, patah balik dekat tempat Paul dengan Matthew tu, dia nampak satu mayat perempuan terbaring dekat depan kereta, dan dia kenal tu mayat kawan dia, Shannon. Cumanya dia tak bagi kenyataan sebabnya dia dengan Pak Wu dia diugut bunuh. Dia takut nak buat keterangan polis. Yang cerita, bila dia dah cerita, dia kata yang bunuh adalah Paul dengan Matthew tu. Diorang bunuh Shannon sangat kejam. Dia rogol dan dia hentak kepala Shannon pakai kayu ke apa, ada benda tumpul, sampai tengkorak Shannon tu pecah. Dan yang paling zalimnya, sebab dia dengan Paul dengan Matthew tu, dia rogol si Shannon ni. Jadi dia pergi toreh dekat bahagian kemaluan tu bagi menghilangkan bukti air mani yang diorang ni rogol. So dekat situ sangatlah zalim. Dan
Saya pun tak faham kenapa kawan dia terlalu takut sampaikan tak tolong kawan dia tu tak pergi report polis selepas 25 tahun bila buat buka balik tu disiasat, rupanya dia tahu. Saya tak tahu macam mana kawan dia boleh hidup 25 tahun tahu kawan dia kena bunuh dan dia tak ke depan. Saya tak tahu macam mana hidup. Tapi pada tahun 2018 kalau tak silap saya, Paul dengan Matthew dijatuhi hukuman sepanjang hidup. Dan tiada peril kot. Siapa yang law tahulah peril. Maksudnya dia takkan ada dapat keluar awal ke, tak ada ringan hukuman. Dia memang akan dihukum penjara seumur hidup. So, itulah cerita mengenai kes pembunuhan Shannon Cider yang sangat memberi kesan kepada ayah dia, sebab Shannon dia membesar dengan ayah dia dan ayah dia tak kahwin lagi, memikirkan dia tak jumpa lagi pembunuh anak dia. Ayah dia siap upah pasang signboard Who Kills Shannon. Dekat taksi-taksi ayah dia siap tampal stiker Who Kills Shannon supaya pembunuh anak dia dapat dijumpai. So itulah cerita mengenai kes pembunuhan Shannon Cider dan saya pun hampir siap mengala. Jajang, inilah hasil kala saya akan sambung. So semoga jumpa lagi dalam Bedtime Story. Bye.